orang kaya merangkap influencer aka artis yang bagi statement T20 yang kritik pasal sistem sekolah dekat Malaysia. Paling baru ada statement dari seorang budak ni yang mana dia punya statement tu bila kata Kinsey dengar, Kinsey pun tersentak, lepas tu pergi beli kereta, lepas tu pergi buat Grab. Punyalah nak kata dia punya sembang tu memang boleh kasih terbang. Aku tak kenal Mamat ni, tapi katanya dia ni influencer dan dia ada masuk dekat dalam satu podcast ni dan podcast ni jadi viral disebabkan apa yang dia cakap dan ini video dia. Bila aku macam look back dengan apa yang aku experience kat sekolah tu tak ada value langsung guys. Sekolah SPM ni pun tak kosong man. Aku faham lah aku nak jadi engineer. Ui, perlulah engineer dekat Malaysia ni akan ada haters. Engineer kena lah kat Malaysia ni. Tapi like sebenarnya kalau kita betul-betul fikir kan, the real value kan, the real value is this ilmu Allah SWT tu. Like aku tak boleh nak explain. Jangan buat the same mistake aku buat lah. Kau bayang aku dah kahwin kan. Kadang tu contoh bini aku dia bleeding kan, height standard kan. Kadang-kadang dia exceed days kan. Aku macam berapa hari bapa ni dah ada apa Kalau macam ni like, apa yang kena buat dah boleh solat ke belum? Bapak malu siap. Kau husband ni tapi kau tak boleh nak jawab soalan tu. So macam tu baru sikit belum anak kau pula nanti. Kencing dia kencing dia suci tak suci memanglah dulu kita belajar basic lah kan. Tapi like bila dah comes to practice ilmu tu perlu digunakan, kau jam. Bapak malu gila. As a man malu siap. Dekat sini bila kata kita tengok, kita dah nampak dah dia punya bibit-bibit kebodohan dia. Sebab dia kata dekat sekolah tu dia punya ilmu sekolah SPM semua ni kosong. Dan lepas tu dia sendiri pula duk sembang pasal period bini dia. Dia duk cakap kata berapa hari dah benda semua tu kan. Padahal benda tu semua memang kita ada belajar dekat sekolah. Dan benda ni termasuk dekat dalam 2 mata pelajaran. At least 2 mata pelajaran. Yang pertama sekali pendidikan Islam dan yang kedua dekat dalam sains. Kau rasa kosong sebab apa? Sebabnya masa cikgu tengah mengajar dekat depan kau tu, kau tak participate. Kau tak ada pun tanya soalan-soalan lanjut. Kau ada tanya tak? Lepas tu dia pergi masuk pula bab anak. Dia kata, kencing anak ni suci ke tak suci benda semua kan. Benda tu pun dekat sekolah ada ajar. So kosong apa benda yang kau cakap ni? Kau saja tunjuk aib kau sendiri sebenarnya. Sebab bila kata cikgu tengah mengajar kat depan, kau lupa. Sebab apa? Sebab kau tertinggal otak kau dekat kantin masa kau tengah pergi sarapan. Ya? So memanglah kosong. Tapi yang kosong tu sebab isi dalam kepala otak kau tu tak ada. Otak kau tertinggal. Ouch. Cuma aku tak kata apa yang budak ni cakap 100% salah. Statement dia jujur tapi pramatang. Satu lagi aku tak tahulah sejarah pembelajaran dia tu macam mana sebenarnya. Maksud aku cikgu yang ajar dia, cikgu-cikgu yang ajar dia sejak daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, dorang okey tak? Dia punya suasana belajar dia tu okey tak? Dia benda ni aku dah cakap dengan korang sebelum ni. Kita pergi sekolah, kita belajar semua mata pelajaran tu, itu semua asas yang terkait. Kita belajar fundamental. Dan dekat situlah nanti kita pilih foundation mana, fundamental mana yang kita nak ambil, lepas tu untuk kita kembangkan, kita pergi ke universiti dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada juga budak-budak ni yang otak tak berkembang. Cikgu tengah mengajar dekat depan, dorang duk sibuk dekat belakang tu dengan surat cinta berbedak ataupun dorang buka buku, konon-konon lah buka buku, tapi dekat dalam buku tu sebenarnya ada smartphone. Dan dekat smartphone tu lah dorang pergi chatting dengan kawan-kawan, dorang chatting dengan boyfriend, girlfriend ataupun dorang main Mobile Legend, main game whatever yang dorang suka main. Dalam kepala otak dorang tu, dorang dah set dah. Aku lepas balik sekolah ni, lepas aku berhenti sekolah ataupun lepas aku habis sekolah, aku dah plan dah. Aku nak jadi content creator. Sebab aku tengok ada influencer tu duk pergi ambil job-job judi boleh dapat sampai RM10,000, RM20,000 satu post, RM100,000 satu post. So maksudnya sekarang ni aku tak perlulah nak belajar. Buat apa aku nak belajar? Kosong babe. Ada juga yang sibuk nak jadi e-sport player. Ada juga yang sibuk nak jadi founder alat-alat makeup Terima Kati. Jadinya tak habis-habis berangan. Tak kisahlah dekat sekolah ke, dekat rumah ke, pergi lepak dengan kawan-kawan ke, benda semua ke, dah sibuk berangan. Lepas tu, bila kata dah habis sekolah, dah jadi macam kena insomnia. Apa yang cikgu ajar, semua tak ingat. Lepas tu, kau nak cakap tak ada manfaat. Lah, Hanat. Daripada budak-budak duk ikut kau punya mazhab ni, aku rasa lagi elok kalau kata budak-budak ni dengar apa yang Khairul Aming cakap pasal education. Dia Khairul Aming ni, dia bekas pekerja oil and gas. Dan sekarang ni, dia ada income, dia ada aset yang bernilai berbelas-belas juta. Tapi dia tetap nasihatkan kita untuk kita pergi belajar elok-elok. Belajar rajin-rajin sebab ini adalah antara jaminan untuk kita. Dia memang bagus bila kata dekat dalam podcast tu, kau cakap kata ilmu agama penting. Yes, betul memang penting. Tapi dekat dalam Islam, kita kena belajar untuk balancekan antara dunia dan juga akhirat. Kau nak sembang kemas. Kononnya macam kau nak cakap kata, aku walaupun kata kat sekolah tu sebenarnya tak boleh pakai, kosong benda semua, tapi aku tetap titipkan dan aku tetap pentingkan pasal ilmu agama. Yang aku nampak dekat sini, kau sebenarnya bagi idea dekat anak-anak aku, kau bagi idea dekat adik-adik aku untuk stop belajar sebab kau kata dekat sekolah tak ada manfaat. Yang kedua, kau dah malukan agama aku. Sebab apa aku cakap macam tu? Dekat dalam Quran, bila kau baca, bila kau faham, kau akan nampak dekat
situ pun ada ilmu sains, ada ilmu teknologi dan sebagainya. Tapi sekarang ni kau kata ilmu agama yang penting. Nanti bila kata non-Muslim dengar ataupun yang jahil pasal agama dengar, mulalah diorang akan cakap kata agama Islam ni agama yang kolot dan tak nak terima ilmu-ilmu yang lain yang ada dekat dunia ni. Dekat situ macam aku cakap tadi, kau dah malukan agama aku. Engkau pergi perhimpunan sekolah tak? Sebab pengetua akan cakap benda yang sama setiap kali. Fikir dulu sebelum bercakap. Mungkin benda tu lah yang kau rasa kosong, kau rasa tak dengar, kau rasa tak ada manfaat. Sebab itu kau bercakap dulu, fikirnya tak ada. Dah tua pun bodoh. Tapi, macam mana pun, pada aku, ini sebenarnya satu wake up call untuk cikgu-cikgu yang tengah mengajar dekat sekolah. Aku bukan nak toksik pada semua cikgu, tapi sebahagian saja. Kita kena admit, ada sebahagian daripada cikgu-cikgu yang kita jumpa dekat sekolah ni sebenarnya buatkan murid-murid rasa kurang minat untuk belajar. Diorang tak dapat apa-apa input daripada cikgu yang berkenaan. Tapi, kita kena admit juga, ada lagi ramai sebenarnya cikgu-cikgu yang memang ikhlas untuk mengajar dan diorang betul-betul cuba untuk sampaikan ilmu kepada anak murid dorang supaya anak murid dorang dapat absorb ilmu tu semua. Maksud aku dekat sini untuk cikgu-cikgu cuba perbaiki cara pembelajaran ataupun cara menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Ikut silibus tu memang betul, memang kena ikut silibus, tapi kena tambahkan dengan keikhlasan. Kena cari inisiatif yang baru untuk make sure anak-anak murid ni semua dapat terima dengan ikhlas, dapat rasa macam apa yang diajar oleh cikgu tu satu benda yang seronok. Aku tahu benda tu possible sebabnya Alhamdulillah aku dikurniakan dengan cikgu-cikgu dekat sekolah rendah, dekat sekolah menengah yang memang betul-betul ikhlas untuk mengajar anak murid diorang. Aku serius talk cakap dengan korang. Aku dulu dekat sekolah aku memang introvert. Korang bayangkan kita kena lalu dekat kelas-kelas. Kan kelas-kelas ni ramai orang. Dan bila kita lalu tu kadang-kadang tu diorang semua akan tengok kita. Aku bila kata sampai bab macam tu, sampai tahap macam tu, aku tak boleh bergerak langsung. Dan aku sanggup untuk stay dekat kelas disebabkan aku tak berani untuk menghadap benda-benda ni semua. Tapi berkat cikgu-cikgu yang bawa aku pergi ke aktiviti-aktiviti sekolah. By the time aku tingkatan 4 ke atas, cikgu-cikgu ni semua dapat naikkan keyakinan diri aku sampaikan aku boleh pergi compete, aku boleh pergi masuk pertandingan, berdiri dekat atas pentas di hadapan beratus orang, pergi berlakon, pergi mengacara. Dan sikit pun aku tak ada rasa segan dan aku rasa confident dengan diri aku. So keyword dia dekat sini, yang pertama untuk cikgu, apa inisiatif untuk bangkitkan keyakinan murid-murid, dan yang kedua untuk student, apa inisiatif kau untuk make sure ada manfaat yang kau dapat dekat sekolah. Kalau macam aku involve, tak kisah dekat dalam bidang akademik ataupun dekat kurikulum dan semua ke, aku masuk. But of course benda tu disebabkan aku dapat push daripada cikgu-cikgu aku. So dekat sini aku nampak ada dua faktor. Memang ada sejenis budak-budak yang bila kata diorang pergi ke sekolah, diorang masuk kelas diorang tu, diorang pergi tidur ataupun diorang ponteng kelas. Lepas tu bila dah famous sikit, bila dah ada follower sikit, kau cakap kata sekolah tu tak ada manfaat. Padahal dalam 210 hari pergi sekolah tu, 40 hari saja yang betul-betul kau involve dekat sekolah tu ataupun at least kau berada dekat sekolah tu. Lepas tu kau nak sembang kata sekolah tak ada manfaat. Kepala otak dia. Faktor kedua, apa inisiatif dari cikgu untuk make sure murid-murid ni, student ni sayang dan jadikan momen-momen yang dorang dapat dekat sekolah ni sebagai satu benda yang berguna untuk dorang ingat sampai ke dewasa. Dia ada satu benda yang sebenarnya sebabkan benda ni semua jadi dan kita tak boleh nak nafikan, kita tak boleh nak sangkal. Ada sebahagian dari cikgu-cikgu yang mengajar sekarang ni, dorang sebenarnya tak ada niat pun nak mengajar, tapi sebenarnya dorang cuma berniat untuk dapatkan gaji. Ini aku cakap berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku tengok kawan-kawan aku yang mana yang tak dapat kerja dekat dalam sektor-sektor yang dorang belajar dulu. Dorang pergi masuk ke maktab perguruan. Lepas tu bila kata dorang keluar tu, dorang apply sebagai cikgu. Antara kawan-kawan aku ni, dalam 10 orang, cuma 3 ataupun 4 orang saja yang sebenarnya memang betul-betul ikhlas, yang memang betul-betul aim nak jadi tenaga pengajar. Dan yang selebihnya sebab diorang tak dapat job dekat luar, diorang fikir inilah cara yang terbaik untuk diorang cari kerja untuk teruskan kelangsungan hidup. So aku takut Mamat ni sebenarnya jumpa cikgu yang niat dia bukan untuk mengajar tapi untuk kejar gaji sahaja. Tapi aku nak kena cakap, macam aku cakap tadi, bukan semua cikgu tapi sebahagian. Pendek kata, walaupun aku still berpendapat apa yang budak ni cakap separuh masak, tapi ada kebenaran dalam apa yang dia cakap. The solution aku masa dekat sekolah dulu simple je. Kalau kata ada cikgu-cikgu yang bila kata dia mengajar tu boring apa semua kan, aku lagi involve dengan cikgu tu, maksudnya bila kata dia mengajar, aku tanya lagi soalan dekat dia. Sebab kalau kata aku tak ada interaction dengan cikgu-cikgu macam ni, memang confirm aku langsung tak ingat apa yang dia ajar. Ini bila cikgu tanya, you all faham tak apa yang I ajar? Terus korang duk cakap kata, oh faham, tapi dalam kepala otak korang tu duk teringat scene-scene Maria Ozawa yang korang baru tengok dekat dalam phone apa kawan-kawan tadi.
Cuma yang sayangnya, benda ni aku praktikkan hanya pada waktu aku form 5. Tapi Alhamdulillah, bila kata aku buat macam ni, solution ni memang berkesan. Dan aku dapat baiki result aku waktu SPM dulu. Berhentilah pada korang yang ada followers ke, yang tak ada followers ke untuk bagi statement kosong macam ni. Nak kritik tak ada masalah. Tapi guna otak dulu. Susun dulu apa benda yang korang cakap, baru korang pergi sembang. Apa pun, kalau kata hang berjaya tanpa SPM, Alhamdulillah. Itu rezeki hang. Tapi kena ingat juga, ada orang yang berjaya disebabkan dorang ada SPM. Kita hidup ni, perjalanan hidup kita tak sama dengan orang lain. Jadinya, nasihat aku, jangan pukul rata bila kata korang duk sembang pasal education dan sebagainya. Tapi yes, aku setuju bila ada orang kata education ataupun pendidikan dekat Malaysia ni, kita kena ubah sikit. Dan akhir kata pepantun, budak kampung terjun lombong, mandi manda sampai mengah. Otak sendiri memang kosong. Jangan pula salahkan sekolah. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.